Assalamualaikum semua ya. Hari ini saya akan buat demonstrasi cara untuk menghasilkan baja. Okey, biasa kita beli baja kat kedai, tapi sebenarnya kita boleh menghasilkan baja di makmal. Okey. Jadi baja ni bergantung kepada jenis asid yang kita gunakan. Okey, bahan utamanya adalah larutan amonia. Okey. Jadi kalau kita gunakan asid sulfurik, kita akan dapat baja. Ini baja, namanya amonium sulfat, dan hasil tambahannya air. Okey, kalau kita menggunakan asid larutan amonia campur asid nitrik, okey, baja yang kita akan dapat adalah amonium nitrat, okay, dan juga air. Okay, ini bajanya. Okay, untuk hari ini kita campur larutan amonia lah. Jadi jenis baja yang kita akan dapat bergantung kepada asid yang kita gunakan. Okay, untuk hari ini kita akan lihat bagaimana menghasilkan baja amonium sulfat. Okay, walaupun berbeza tetapi kaedahnya untuk kedua-dua ni sama ya. Okey, antara bahan-bahan yang kita perlukan adalah pertama larutan amonia. Okey, ini larutan amonia. Dia macam air je lah. Dia tak berwarna. Tapi kalau kita buka botol dia, kita bau, bau dia sengit ya, dia sangat tajam bau dia. Okey, so ini larutan amonia dan dia dilabel. Kalau di makmal dia mesti dilabel sebab warna dia tak berwarna, kita takut dia air nanti korang minum ya. Okey, yang ini pula adalah asid sulfurik. Okey, larutan asid sulfurik. Okey, kalau kita lihat kedua-duanya serupa warna. Itu sebab kita kena label untuk tahu yang mana satu asid, yang mana satu amonia ya. Alright. Okey, langkah pertama, okey, anda boleh rujuk muka surat 89 buku kita ni. Okey, eksperimen 1. Okey, pertamanya kita akan masukkan larutan asid sulfurik ni ke dalam satu beaker kecil. Okey, jadi saya tuangkan sebanyak 50 ml asid sulfurik. Kita guna silinder penyukat. Okey, kita tuangkan ya. Tuangkan sebanyak 50 ml. Asid sulfurik. Okey. Dah sukat 50, kita tuangkan masuk ke dalam beaker. So ini adalah asid sulfurik. Okey, kemudian saya letak sini, saya belum nak panas ni. Saya letak di sini. Kita akan titiskan amonium, larutan amonia atau disebut larutan amonium hidroksida sedikit demi sedikit sehingga larutan di dalam ni bertukar menjadi alkali. Okey, maksud dia begini. Saya gunakan litmus paper ya. Okey, ini litmus paper merah. Bila saya celup ke dalam, dia tak bertukar warna sebab ini asid. Bila dengan kertas litmus merah, dia tak bertukar warna. Okey. Bila saya akan titiskan larutan amonia ke dalam ni sedikit demi sedikit sehingga asid tadi bila saya masukkan ke litmus dia akan jadi biru ya. So ini tadi saya dah tuangkan 50 ml asid. Okay, saya celup ke litmus merah, dia tak bertukar sebab dia asid. Okey, dia tak bertukar ya sebab dia asid. Okey, seterusnya kita titis ni larutan amonia. Okey. Masukkan. Kacau. Masuk lagi, kacau lagi. Okey, sampai bila kita nak titis? Kita guna kertas litmus, kita celup. Okey, dia masih lagi belum tukar color. Okey, maknanya belum cukup larutan amonia. Kita titis lagi. Kita akan masukkan sehingga larutan asid ini bertukar menjadi alkali ya. Masukkan lagi. Kita kacau.
cuba test ya. Okey, dia dah jadi biru. Bermaksud asid dalam ni tadi bila bercampur dengan larutan amonium hidroksida, dia bertindak balas. Kalau saya pegang bekas ni pun dia rasa panas. Jadi maknanya ia bertindak balas eksotermik ya. Okey. Jadi di dalam ni kita dapat, biasa kita tengok baja dalam bentuk pepejal. Dia ini dalam bentuk larutan. Okey, bagaimana kita nak tukarkan dia daripada cair macam ni, larutan begini menjadi pepejal ya. Okey, so caranya kita akan panaskan, kita akan sejatkan ya. Okey, larutan amonium sulfat ini dalam bentuk larutan kita tuangkan ke dalam mangkuk pija. Okey, larutan terhasil tadi kita dah tuangkan ke dalam mangkuk pija. Seterusnya kita akan sejatkan. Sejatkan tu maksudnya kita panaskan dia sehingga dia menjadi pekat ya. Okey. Jadi ini akan mengambil masa lah beberapa minit sehingga dia menjadi pekat. So kita kena tunggu hasil. Okey, jadi kita akan panaskan campuran tadi sehingga ia menjadi tepu. Tepu tu maksudnya larutan tu menjadi pekat ya. Okey, ini masih cair. Jadi proses ini dia mengambil masa lah. Kita kena tunggu. Okey, campuran telah mula mendidih. Kita akan biarkan sehingga ia tepu ya. Biasanya kita tinggalkan 1/3 daripada jumlah asal. Kemudian kita akan tutup api dan kita biarkan dia menyejuk dengan sendiri. Okey, kalau kita lihat ya dekat tepi sana tu, tepi tengok pija tu dah ada hablu putih. Itu adalah amonium sulfat yang dah mula terbentuk. Kita biarkan sikit lagi sehingga dia betul-betul tepu. Okey, kalau kita lihat sekarang ya, kandungannya dah tinggal sikit ya, lebih kurang 1/3. Okey, kalau kita nak tahu sama ada dia dah pekat atau belum, kita ambil satu rod kaca macam ni, kita celupkan ke dalam campuran. Kemudian kita angkat ke udara. Okey, kita tunggu dia sejuk. Tunggu dia sejuk. Sekiranya dekat-dekat tu ada bentuk, nampak tak? Dia dah bentuk macam putih-putih kan? Pada rod kaca tu maksudnya campuran ni dia dah cukup tepu. Dia dah pekat ya. Jadi kita boleh padamkan api. Kita tutup api. Kita dah tutup api. Kemudian kita akan angkat, kita biarkan dia menyejuk sendiri. Okay, kita boleh angkat lah, takut dia jatuh kan. Okay, kalau anda lihat, saya letak dulu di atas papan ni. Okay, dia sejuk sendiri. Okay, ini cuba kamu tengok dekat dinding keliling mangkuk pija. Kan ada serbuk putih. Jadi itu adalah baja yang kita nak hasilkan. So kita biarkan dia menyejuk selama sampailah kita lihat daripada larutan jernih kat dalam akan timbul hablu-hablu pepejal berwarna putih ya. Okey, so kita biarkan dia sejuk sendiri. Okey, inilah hasilnya selepas kita dah sejukkan. Okay, kita boleh nampak ya, cecair tu dia dah bertukar, di dalam ni tu ada serbuk hablu-hablu putih. Okey, apa yang kita akan buat? Kita akan turaskan hasil campuran ini untuk mendapatkan pepejal amonium sulfat atau baja tadi. Okey, cara nak turas, kita ambil sekeping kertas turas macam ni. Okey, kita lipat dua. Lipat lagi. Lipat lagi sekali. Okey, tujuan kita buat banyak lipatan ni supaya dia mempunyai luas permukaan yang lebih besar bila banyak lipatan dan kadar penyerapan akan lebih tinggi. Okey, dia jadi macam ni. Kita akan masukkan ke dalam corong turas begini. Kita letakkan ke dalam corong turas. Okey, macam ni kita letak. Hasil yang kita dapat setelah disejukkan, kita akan tuangkan masuk ke dalam corong turas.
inilah hasil tadi yang telah saya masukkan ke dalam corong turas. Okey, seterusnya kita akan bilas dengan air suling. Ini botol air suling, dalam dia ada air suling, distilled water. Okey, kita akan bilaskan. Tujuan kita bilas, semasa kita menambahkan amonia, larutan amonia, kita tambah ia berlebihan. Jadi kita nak keluarkan semua larutan amonia yang berlebihan dengan cara menjalankan proses pembilasan macam ni. Jangan kita bilas dengan terlalu banyak air suling, sebab amonium sulfat yang terhasil tu ia boleh larut dalam air. Nanti semua larut balik dalam air, kita tak dapat berpejal ya. Okey, sekarang kita akan jalankan proses pengeringan. Okey, caranya begini. Okey, kita angkat. Ni, pecah ni, amonium sulfat yang terhasil. Kita pindahkan ke atas kertas turas yang kering. Okey. Kemudian kita ambil kertas turas yang satu lagi, kita tekap. Tekap macam ni. Dan kita dapatlah amonium sulfat atau baja yang kita nak hasilkan. Siap dah.